Hello beauty souls, it's your girl Shashi Shu. Welcome back to our channel. So sebelum start, saya nak tanya korang, if korang jumpa seseorang dalam apa-apa aplikasi atau social media, korang percaya tak? If me, jujurnya saya tak percaya, because kita baru kenal seseorang itu and we don't know about his past. Tapi kisah yang saya nak ceritakan hari ini, dia ada twist sikit. Sebab semua perempuan percaya dia 100% sebab dia orang dah tengok dengan mata sendiri his lifestyle and semua kemewahan yang dia ada. Mesti korang tak sabar nak dengar kan? Jom dengar aku bercerita tentang seorang lelaki yang bernama Simon. Baru-baru ini, Netflix ada mengeluarkan satu dokumentari yang bertajuk The Tinder Swindler. So, dokumentari ini menceritakan tentang bagaimana mangsa-mangsa Simon percaya dia 100% sehingga mereka sanggup ambil loan dari banyak bank. So, Simon atau nama sebenarnya Shimon Yehudi Yahud yang berasal dari Israel dan dia telah mengaku dirinya sebagai anak CEO kepada belian Israel Levi Levi and memiliki kekayaan yang sangat dahsyat. So, korang boleh tengok akaun Tinder dia dan media sosial lain seperti IG-nya. Simon sering bergambar di dalam jet peribadi, hotel mewah dan memiliki pelbagai kereta sport yang mahal dan selalunya pakai pakaian yang mahal. Dia macam seolah diseliputi dengan emas ceritanya lah. So, dulu dia punya followers ke IG tu 103k, tapi sekarang dah reach 1.3 million lah. So, mangsa pertama dia adalah Cecilia yang berumur 29 tahun. Telah menggunakan Tinder selama 7 tahun. So, Cecilia ni dari Norway tetapi dia tinggal di London. So, this one time Cecilia ada main Tinder lah. If korang tahu Tinder tu yang korang boleh make new friend lah. So, masa dia main Tinder tu, dia terlihat gambar Simon. So, dia cakap kat dia tu cakap lah masa dia orang buat interview, dia cakap, apabila saya melihat gambar Simon, dia tu mempunyai rupa yang saya suka. So, dekat Tinder tu, Simon ada letak IG link. So, Cecilia pun pergi check dia punya IG dan dia dapat tahu dia ada banyak followers and banyak gambar. So, dia ni selalu business, meeting, parties and beaches. So, apa lagi, Cecilia pun swipe left and it shows a match sebab Simon pun swipe left. So, Simon dengan cepatnya tu message Cecilia dan kata, I'm leaving London tomorrow, want to meet for a coffee. Dia cakap dia mau lepas dia London, so dia mau jumpa for coffee. And then dia WhatsApp Cecilia yang dia cakap yang dia tinggal kat hotel Four Seasons, dia siap hantar Google Maps, so it will be easy for Cecilia to come tomorrow lah. So hari kebesokannya Cecilia pun pergi ke hotel tu, dia pun jumpa dengan Simon lah. So masa dia orang chat-chat tu, Simon ada Cecilia yang dia itu anak CEO of LLD Diamond guys, LLD Diamonds. So dia cakap dia dapat bisnes tu daripada ayahnya lah. So and then tunjuk gambar family dia. And not only that, dia cakap dekat Cecilia dia anak berumur 2 tahun. And dia cakap isteri dengan dia tu dah bercerai, tapi dia orang macam still sama, dia orang jaga anak sama-sama lah. And then at the end of the meeting tu, dia cakap Cecilia besok tu dia nak pergi ke Bulgaria. So the business trip, dia tanya lah sama Cecilia mau ikut atau mau. Dia siap cakap ke Cecilia yang dia ada private jet, so dia akan travel dengan private jet dia lah. So apa lagi Cecilia tu ikut dia lah. So bila dah sampai ke tempat tu, and then dia orang pun check in hotel semua, and after a few hours tu Simon dapat satu call and then dia cakap Cecilia tu pergilah, dia suruh Cecilia balik ke tempat dia, and Cecilia pun dah balik. And then dia orang chat and after 2-3 days tu Cecilia pun chat, dia cakap lah how are you, something like that macam tu. Lepas tu dia orang macam chat lah, and then Simon balas balik dia orang chat, dia buat FaceTime. Lepas tu Simon akan text Cecilia what is going on, dia tu buat apa. And then that's the time Simon tu tanya Cecilia address rumahnya lah. Dia siap hantar satu bunga yang besar guys, satu bunga yang besar. So ini yang membuatkan Cecilia jatuh sebab dia tu sangat baik, kaya, caring, dia ada everything lah. So this is how Simon tu macam attract dia punya masa tu jatuh dalam trap dia. Dia dah tunjuk dia ada private jet, dia dah tunjuk dia tu anak CEO of LD Diamonds, lepas tu dia tu ada business besar, this and everything. So ni yang membuatkan Cecilia tu jatuh cinta dan percaya dia ni memang anak CEO of LLD Diamonds and dia memang kaya. Okay, after for few months dia orang tengah chat, buat FaceTime and everything. So Simon dah mula tunjuk perangai dia. So ada satu ketika tu Cecilia cakap dekat Simon dia nak pergi ke kampung dia lah, kampung dia kat Oslo, dia mau jumpa mak dia and everything. And then dia cakap ke Simon, if you got time you pun ikut lah. Lepas tu Simon cakap okay lah, saya akan pergi dengan dia ke Oslo. So dia orang pun dah sampai ke Oslo. And then masa meet up tu Simon dah cakap ke Cecilia yang dia tengah deal dengan satu project worth $70 million. So dia cakap dia mempunyai ancaman di sekelilingnya and dia juga mempunyai pasukan keselamatan di Israel dan ketua pasukan
pasukan keselamatan tu adalah Peter. So Peter tu bodyguard dia and ketua keselamatan lah. So and after the meet up tu, dia Cecilia pun dah balik. And then Simon pada hari tu dia dah hantar satu gambar ke Cecilia yang menunjukkan di mana dia mendapat peluru dalam mail. So sebenarnya dia dapat peluru, ada orang hantar ke peluru ke dia lah. Dalam satu envelope tu ada orang hantar ke peluru. And then bunga pengemumian. Dia cakap ke Cecilia seolah-olah tu ada orang tu tengah track dia lah, sebab dia tu dealing this business kan. So dia orang cakap, dia orang hantar macam tu lah sebab dia nak tangkapkan Simon tu. And then Simon juga ada hantar video CCTV yang dia kena serang. So ini membuatkan Cecilia jadi lagi takut. Ini membuatkan lagi takut kan. Dia adalah sayang orang tu. Lepas tu dia kenal orang tu, bila dia dapat macam ni everything mestilah kita takut kan. So Cecilia pun apa lagi, dia pergi check kat Tinder Simon, tapi dia macam bila dia check dekat Tinder tu, dia menunjukkan Tinder tu, okay, Tinder you can check. So dekat Tinder tu dia menunjukkan Simon ada kat tempat lain, and dia juga ada post gambar baru, tapi dia baru kan hantar gambar email dengan peluru semua, tapi dekat Tinder dia dah. So she was like, what's going on? Lepas tu dia tanya dekat Cecilia, dia pergi text kat Simon and dia tanyalah, Simon apa kau ni? And then Simon pun nak message kat Cecilia and dia suruh tinggal dengan Simon lah. Dia cakap dekat Cecilia, you pindah dengan saya, kita tinggallah bersama. And then Cecilia pun pergilah cari satu apartment untuk mereka berdua tinggal. So pada suatu hari di tengah malam, Cecilia mendapat gambar pengawal peribadi Simon ke. So you guys boleh tengoklah gambar di mana Peter tu ada luka kat kepala dia lah. And then kemudian Cecilia pun WhatsApp lah, dia tanya kat Simon apa yang berlaku. And then Simon menghantar satu video di mana dia dengan Peter berada dalam ambulance. And dia cakap kat Cecilia, dia tu sebenarnya dikejar oleh enemies lah. Tapi thank God dia orang macam, I don't know what they do it, tapi dia orang macam dah hurt Peter. Tapi if tak, kalau Peter tak ada kat situ, dia dah mati. Dia cakap macam tu. So ini mesti membuatkan Cecilia percaya kan. So esok kan permalamnya tu, esok pagi tu Simon menghantar satu nota suara dekat WhatsApp dia, and dia cakap kat Cecilia, kerana situasi ini, keselamatan and apa benda semua, mereka pasukan keselamatan beritahu kat Simon yang dia tu tidak dibenarkan menggunakan kad kredit. Sebab pasukan keselamatan tu cakap kat Simon, if dia guna kad kredit tu, so mungkin dia boleh trace lah melalui kad kredit. So dia orang boleh tahulah Simon kat mana melalui, dia kan spend kad kredit dia. So dia orang tak tahu Simon tu kat mana. So jadi Simon meminta kad kredit Cecilia. So this is where he didn't start. Dia minta kad kredit Cecilia. Dia cakap it's only for temporary lah. You punya kad is just for temporary. So di sini Cecilia lagi apa, dia tu dah lah suka kat Simon, and dia tu teman wanita dia. So dia mestilah percaya apa yang Simon cakap kan. So dia pun bagi kad dia lah, kad dia tu ke Simon. So Simon pun gunakan kad kredit. Jadi Simon pun minta kad kredit Cecilia. Dia kata dia just for temporary. So jadi di sini Cecilia bantu dia kerana dia itu adalah teman wanitanya dan mesti dia percaya Simon kan. So jadi dia pun bagilah kad kredit ke Simon. And then at the same time itu, Simon pernah minta kat Cecilia suruh datang ke Amsterdam dan bawa wang sebanyak $250,000 guys. $250,000. Cecilia dah tak ada duit sebanyak tu. So dia tu dah sayang boyfriend dia tu. Lepas tu dia tu percaya, and dia takut kalau apa-apa jadi ke boyfriend pun, dia pun pergi buat quick load dekat Google and then keluarkan semua duit. So dia tu takut juga nak pergi Amsterdam bawa duit sebanyak tu, tapi dia pergi juga. So Cecilia pun pergi ke Amsterdam bagi duit tu kat Simon. Lepas tu dia cakap kat Cecilia tu suruh delete account IG dia, and dia suruh dia cakap kat Cecilia yang dia dah delete account IG dia, and dia suruh Cecilia jadikan account IG dia private, kononnya untuk security measure lah. Sebab dia cakap enemies dia tu boleh dapatkan Simon melalui Cecilia. So tiba-tiba Simon dapat call dari Peter, and Peter cakap that there is a security breach. They know where you are. The plane is ready to leave. Dia cakap enemies dia dah tahu you kat mana. So the plane semua dah siap. So kita kena pergi. And then Peter suruh Simon tu tutup lampu apartment dia. Jadi apa lagi, Cecilia pun jadi sangat takut. And then last Simon kata dia kena pergi. So dia dah pergilah. And then Cecilia pun dah balik ke tempat dia. And then Simon masih Cecilia. And then dia cakap yang kad kredit yang Cecilia bagi itu kan, selalunya kita untuk kad kredit dia ada limit kan. So Simon call Cecilia and dia cakap kad kredit yang dia bagi hari itu kena block, and dia suruh Cecilia tu call bank tu minta dia orang unblock lah. So Cecilia pun call bank, and then dia bagi tahu kat bank tu suruh unblock. And then after 2 hours lagi Simon telefon Cecilia, dia cakap yang kad kredit tu tak fungsi, and dia suruh Cecilia call bank tu and dia suruh unblock. And then Cecilia pun unblock lagi, dia call bank unblock lagi. And then Cecilia cakap I dah hilang banyak duit, so nak buat apa lagi. And then
you tengok dia punya brain time dulu lah macam mana dia boleh plan kau macam ni. So Simon tu cakap kat Cecilia tu, you boleh bekerja kat I punya company, L&D company. So dia cakap you pergi kat Google, kita punya website tu, you pergi apply kat satu kerja and you pergi apply kerja kat situ and you akan dapat gaji. So Cecilia pun pergilah apply. Lepas tu dia cakap I'm the CEO, so saya akan pastikan awak dapat kerja. So Cecilia pun pergi apply, dapat Cecilia pun dapat kerja. And then dekat Cecilia bekerja tu, dia kerja online dan Cecilia bekerja tu, lepas tu dia dapat gaji. And then Cecilia kata per month tu dia punya gaji tu $94,000. So apa yang Simon sebenarnya buat ni, dia bagi kerja ni sebenarnya duit yang dia dapat tu dia nak suruh Cecilia itu macam kan kita punya career ada limit kan, so dia macam nak suruh dia bayar, so it's like unlimited lah macam tu. So dengan duit tu Cecilia naikkan limit kredit card dia yang Simon tengah guna. So tadi saya katakan Simon tu minta $2,500 dari Cecilia kan. So Cecilia ada buat pinjaman dari bank. So dia buat $200,000 dari Monobank, $50,000 dari Nore Bank, sampai dia buat kat 9 bank tau. Dia buat 9 bank. Dia buat loan kat untuk Simon saja. So dia mau $2,500 kan, $250,000. So Cecilia ni pergi pinjam loan kat 9 bank, bapak 9 bank. And then Cecilia pun dah keluarkan semua duit. So every time dia check tu dia nak duit. So sekarang ni dia pula yang perlukan duit untuk bayar sebelum bank tu kau. Dah lah sebelum bank tu kerja dia kan. Sebelum bank sebut tu kerja dia. So masa tu Simon kata dekat Cecilia, you datang ke Amsterdam lah. And dia cakap dia akan bagi satu check. So bila Cecilia dah sampai kat Amsterdam tu, and then Simon pun bagi satu check. Lepas tu, and then after bila dia dah sampai ke tempat dia tu, kat hometown dia tu, dia pun cepat-cepat pergi check lah dia punya bank tu semua and everything, and they got to know, dia pun tahu yang bank tu fake. Sebab dia buat online kan, so dia buat online, dia tengok hari dia akan tengok dia punya ada tak duit masuk, tapi dia tu masuk. So bila dia telefon bank tu, and then bank tu cakap yang kita orang tak boleh cakap macam dia orang cakap yang kita orang tak boleh cakap kenapa duit tak masuk. So masa tu dia jadi stress, and then dia call Simon and dia tanya kenapa check tu tak boleh go through. And Simon kata apa tau, dia cakap saya dah bagi check tu kepada you and I have settled my deal with you. So you punya pasal lah kalau dia masuk ke tak masuk. Baru Cecilia tahu perangan sebenar dia daripada the way he talk. And then ada satu kali tu bank telefon dia kan suruh bayar everything, and then Cecilia cakap everything kat dia, dia dah banyak stress sampai bank tu cakap okay kita dah cakap kat phone, kita akan datang ke rumah you sendiri. And then ada satu dari orang agent from this bank tu datang ke rumah dia, and then dia cerita semualah kat orang tu. And then dia beritahu yang saya sebenarnya dia tu pinjam duit tu untuk seorang lelaki yang dia siap tunjuk gambar Simon. And then yang orang tu datang dan dia macam tengok face to face macam oh this guy. Lepas tu dia macam, and then Cecilia dia orang tahu ke lelaki ni. And then orang tu cakap ke Cecilia yang dia orang tahu lelaki dia guna banyak fake names, and dia cakap dia buat living ini for living. dia buat benda semua ni for living and he's very professional. So bila Cecilia dapat tahu tu dia banyak stress, dia dah sedih. Mestilah dia dah buat 9 loan from bank and $250,000. Macam mana dia bayar semua dengan interest lagi? So mestilah sebelum mereka kejarkan dia. And then dia dah banyak, dia macam dah sedih semua. And then dia call mak dia pergi rumah ke mak dia, and dia ada cakap dekat masa interview, dia ada cakap lah ada satu hari tu Cecilia tengah drive lah, and then dia nampak trailer depan dia, and dia macam dia tu macam nak pergi hit trailer tu yang mati lah, tapi dia tak boleh kan, semua mesti kejar, and then mesti kita jadi stress, kita duit, kita bagi duit ke semua tu. And then ada kali tu dia pergi masukkan diri ke psychiatric ward sebab dia tak boleh tahan dah guys. Kalau semua bank aku jadi adalah di interest, and it was sikit guys $250,000. Macam mana dia nak bayar balik and everything kan. Dia jadi sangat stress sampai dia pergi masukkan diri dia ke psychiatric ward dia sebab dia tak tahu nak buat apa. So mangsa kedua Simon adalah Penila, berumur 31 tahun. So sama je, lugu sama je. Masa tengah main tu, Penila tengah main tu Tinder tu, dia terjumpa Simon, and then dia swipe left, Simon pun swipe left, it's a match. So Penila ni jenis yang suka lelaki yang smart, funny. And then Penal ni seorang perempuan yang independent, and dia tu suka lelaki jaga dia, tapi dia suka if ada lelaki yang sanggup share life dengan dia, katanya masa tengah interview tu. So bila dia dah share life semua tu, samalah Simon text Cecilia and tanya mau jumpa atau tidak. So Cecilia pun cakap okey lah, bolehlah jumpa. And then dia tanya Cecilia punya password, and then Cecilia tangkap gambar yang hantar kat dia. Dia book flight ticket for Penila lah. So and then Penila tu dapat satu confirmation from this email.
Simon Levy LLD Diamonds. So Pernila pun pergi cakap Google lah, ini siapa, and then dia dapat tahu yang dia tu anak CEO of Diamond lah, anak CEO of Diamond. And then dia book flight ke Amsterdam tau. So and then Pernila pun dah sampai ke Amsterdam, dia pergi ke rumah dia, and then mereka pun pergi makan-makan, jalan-jalan, and after that mereka pergi ke Diamond Museum. And dekat situ Simon macam, I think dia ni dah belajar pasal semua Diamond sebab dia CEO Diamond kan. So bila dia dah sampai ke Museum Diamond tu, dia tu cakap ke dia cakap ke Pernila tu everything lah, dia tahu everything for Diamond. Dia tahu macam mana cara Diamond dibuat, macam mana cara Diamond dibuat. So dia share semua information kat Pernila. So Pernila macam, oh this guy is Diamond guy, dia tahu everything. So and then after meet up, after the studio semua tu, Pernila pun dah sampai ke rumah dia lah. And then Simon text call dia macam biasa, dia orang text call macam tu. And then Simon akan tag dia mana-mana dia orang pergi, sama dia mana-mana Simon akan pergi lah. And then after ada satu kali tu Pernila pergi ke party dengan Simon lah. So dia dah pergi, and then mereka pun pergi ke banyak tempat melancong lah bersama-sama. Tapi mereka ni sekadar kawan je. Pernila dengan Simon tu dia seorang kawan, tak ada cinta semua, dia seorang kawan je. And then ada satu kali tu Pernila tu dapat satu artikel daripada Simon lah. So dekat artikel ditulis CEO Diamond LLD kena tangkap for smuggling case, and dia cakapkan Pernila tu dia punya account semua kena shutdown sebab of disease, dia shutdown, dia tak ada duit, dia tak buat apa-apa. And then dia buat perkara yang sama, dia buat kat Cecilia, dia minta duit ke Pernila, and Pernila pun bagi sebab kalau kawan tak tolong kawan, siapa nak tolong lagi kan. So bila dia tengok kawan tu in trouble, so dia pun bagilah semua duit dia kat saving. Pernila pun ada buat pinjaman bag, tapi bukan dari single bank macam Cecilia. So Pernila tu dia ada simpan duit untuk beli apartment, tapi bila kawan dia tu macam trouble, dia pun bagilah semua duit kat itu. So bila banyak duit dah keluar, Pernila pun ada cakap kat Simon lah yang banyak duit dah keluar. And then Simon cakap kat Pernila tu, dia suruh datang and jumpa dia, and dia cakap dia akan bagi watch so dia boleh jual and ambil balik duit tu. So Pernila pun pergi jumpa dia, dia punya watch, branded watch and everything. And then bila Pernila bagi kat kedai watch tu, dia cakap dia jual, and dia cakap it's a fake. So Pernila dapat tahu yang Simon itu fraud melalui Cecilia. So korang boleh tengoklah dokumen tu macam mana Pernila tahu yang Simon ni sebenarnya fraud lah. So it's a long story, kalau saya cakap nanti video panjang lagi. So you guys should tengok the dokumen. So mangsa ketiga Simon adalah Eileen. So masa ini Eileen tu dah naik flight, dia mau pergi jumpa Simon lah. So sebelum dia letak dia punya phone tu lah airplane mode, dia sempat tengok artikelnya, dia sempat download dia punya artikel lah. So once dah download tu, dia dah baca, dia go through and everything. Cecilia dengan Pernila, macam tadi saya cakap kan, macam mana Pernila dapat tahu yang Simon and Fraud ada kaitan dengan Cecilia. So dia pergi go through dia punya artikel yang Pernila dengan Cecilia tu share dia punya experience, and dia tengok memang sama dengan dia compare dia punya chat, dia compare apa yang dia semua cakap, and memang sama apa yang dia cakap di video tu, semua sama. So Eileen ni dating dengan Simon for 14 months lah. So dekat sini Eileen cerita yang mana bila Simon beritahu yang dia pergi cakap dekat Eileen tu dia travel for business trip, dan sebenarnya dia tak travel for business trip pun. Sebenarnya dia pergi dating dengan Cecilia dan Pernila. Bila dia cakap dia nak pergi ke Amsterdam for business trip tu, dia tak pergi. Sebenarnya dia pergi dating dekat Cecilia dan Pernila. So dia hantar gambar yang Peter kena serang ke Eileen, sama macam dia send kat dua mangsa tu lah. So Eileen pernah bagi ke Simon under $40,000. Tu banyak duit guys, under $40,000. So Eileen telefon Pernila, and dia cakap kat Pernila tu, dia akan make sure yang polis akan tangkap dia, tapi there's something she have to do. Dia cakap lah, dia call Pernila, dia pergi cari punya ID semua, dia call all the number, and then dia cakap dia akan make sure Simon tu kena tangkap dengan polis, tapi dia ada sesuatu yang kena berbuat. So Simon pernah minta Eileen tu jual rumah dia, kereta dia, sebab dia nak duit. Apa yang sebenarnya berlaku? Sebab dia nak suruh Eileen jual rumah, dia nak suruh Eileen jual kereta tu, sebab dia punya muka tu dah terpakai kat Google and everything lah. So dia tu dah tak boleh main Tinder dengan perempuan lah. So perempuan dia tak boleh main dengan Tinder sebab perempuan mestilah tak nakkan dia orang dah tahu kan dia punya muka semua dah ada kat Google. So dia minta Eileen tu jual rumah, jual kereta lah, dia nak duit. Tapi Eileen ni pandai sikit sebab bila saya baca cerita ni, dia pun ada bagilah duit kat Simon. Lepas tu dia keluar dengan satu idea di mana Eileen ni bekerja di industri fashion mewah. So dia cakap kat Simon, dia akan datang ke rumah dia, and then dia suruh Simon bagi semua branded baju dia, and dia akan jualkan semua baju branded itu and bagi duit ke dia, so dia boleh gunakan tu. So and then dia pun and then Simon pun percayalah kat Eileen.
And sorry, and then Ain pun pergi ke rumah dia, and then dia ambil semua baju branded dia, sunglasses and semua jeans dia, and then she started to sell kat eBay. And then semua barang yang Irene jual tu, duit tu dia ambil sebab Simon takkan bagi balik duit kan. So and then a few weeks tu Simon dah dapat tahu yang Irene tu sebenarnya jual baju tu nak ambil duit and dia simpan duit tu sendiri. So masa inilah Simon tunjukkan dia punya perangai sebenar. Dia hantar message agresif, dia cakap kat Simon, dia cakap kat Irene tu semua dia punya action, semua Irene punya action tu ada reaction. Dia cakap your family semua ni akan this that lah. So dekat sini lah dia boleh tahu perangai sebenar. So Aileen pernah kata yang Simon tu nothing sebab dia dah tak ada duit, dia tak tahu nak buat apa, buku dia semua dah terpapar kat Google, kat semua social media, and then mesti semua orang takkan tolong dia kan, dia dah tahu perangai sebenar kan, so dia dah tak dapat telefon semua and everything, dia tu macam dah homeless. So masa ni lah Aileen tahu yang perangai sebenar Simon. Macam tadi saya cakap lah, dia hantar all these aggressive messages. So after a few days tu Aileen dapat tahu yang Simon nak pergi ke Greece. So Aileen pun message polis, dia cakap kat dia orang yang Simon tu nak pergi ke Greece. Tapi Aileen tahu yang mesti Simon tu takkan guna nama Simon sebab orang dah tahu kan semua tu. Lepas tu dia cakap kat polis dia akan guna David Sharon lah sebab ada satu kali tu Aileen dapat credit card David Sharon, dia suruh guna tu untuk flight ticket and everything lah. So and then at last Simon got arrested at Interpol on a fake password under name David Sharon. So Simon dijatuhi hukuman 15 bulan kerana jenayah yang dilakukannya di Israel. Tetapi dia dibebaskan selepas 5 bulan guys. I don't know lah, I feel like he have to be in jail for his whole life lah. Dia dah hampir menipu $10 million dari seluruh dunia. Dia main Tinder, dia tipu dia main Tinder kan. So dia tu dah menipu hampir $10 million dari semua perempuan. So Simon juga tidak mempunyai kaitan dengan keluarga jutawan Israel lagi semua tu, ditipu je. Dan gambar yang siap tunjuk yang family dia tu di-edit gambar dia tu, muka dia tu. And then Simon kini tinggal di Israel sebagai orang bebas. Dia macam bebas lah, dia macam tak buat salah. Dia tu macam innocent guy. And then dia siap ada girlfriend baru. It's really moral guys. I don't know lah, macam mana moral tu boleh jatuh macam dia. Dia lah perangai macam ni, dia tipu banyak orang. And then 3 mangsanya tu masih bayar hutang mereka, tapi dia tu dah bebas. Dia still macam dia tu still guna kereta mewah, dia ada private jet, he still goes like that lah. And then bodyguard Simon tu bernama Peter tu, dia tak kena apa-apa charge and everything lah. Tapi dia macam biasa, dia macam tak buat anything, dia tak tipu orang, macam rasa I don't know lah, how come they just bebaskan him after 5 months and then hidup macam biasa. Kesian semua perempuan-perempuan tu kan, dia orang terpaksa bayar semua hutang. Tapi saya kesan sangat kasih Sila, dia dah hampir punya hampir, she borrowed from 9 bank and she have to pay back the $20,000. I don't know, mesti dia punya semua tu dia akan bayar punya hutang lah. So, pengajaran di sini adalah jangan percaya apa yang kita lihat. Sebab sometimes semua yang kita lihat tu boleh fake. Zaman sekarang semua boleh edit. Yang penting jangan mudah percaya orang yang kita kenali. Sebab saya bukan nak cakap yang semua strangers tu jahat tau. No, but there are some strangers, diorang ambil kesempatan. So be careful at whatever action you take. So di Malaysia, sesiapa yang terlibat dalam kes menipu akan dikenakan hukuman di bawah Kanun Keseksaan Seksyen 420. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara selama tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dengan sebatan, dan juga boleh dikenakan denda. Harap korang enjoy this video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Di mana ada jenayah, di situ ada saya.